Hello, Assalamualaikum. Mak, sini kita. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Dari mana datang asap okok banyak-banyak ni? Ya Allah. Ya Allah. Siapa yang isap okok waktu gini? Dahlah pandangan kita kabur dengan asap ni. Okey, Mak. Nanti kita lagi, Mak. Okey. Allah. Didik TV KPM. Apa ni? Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan teras Didik TV KPM. Berasap studio ni kan. Alright. So, saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jangan sekali-kali kita biarkan diri kita berada dalam suasana sebegini. Akan kita elakkan. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa patuh kepada SOP. Kita belum lagi menang. Kena main peranan sama-sama untuk patuhi SOP. Untuk sentiasa menjaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan kita. Untuk pagi ini, kita nak belajar sama-sama pendidikan kesihatan dengan topik kita, jauhi rokok. Saksikan dulu video profil guru yang akan bersama dengan kita. Baik, itu dia, kita bersama dengan Cikgu Muhammad Zul Hazmi Majni, Guru Pendidikan Kesihatan SK Bukit Besi Ganu kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Azhar, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat Cikgu. Kompon ekor ada Cikgu? Ada. Tak boleh kabur lah. Okey, baik Cikgu. Seperti biasa Cikgu, untuk pagi ini kita nak belajar dengan topik subjek kita pendidikan kesihatan dan topik kita adalah jauhi rokok. Betul. So, kena dengan situasi yang Cikgu lakonkan sebentar tadi. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh Cikgu, kita nak kena sentiasa mainkan peranan kita. Macam saya dengan Cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan juga Cikgu, kita nak kena gunakan gel pembasmi kuman Cikgu. Silakan. Boleh. Ini kalau adik-adik dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, tidak ada masalah. Gunakan saja air dan sabun untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik, itu dia. Cikgu, pagi ini kita nak belajar bukan saya seorang saja. Betul. Sebab topik ni sangat-sangat penting. Bukan sekadar untuk murid-murid tetapi untuk semua segenap lapisan masyarakat. Dan kita nak bersama dengan adik-adik kita untuk masuk ke studio pada pagi ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Wah, itu dia suara adik-adik kita daripada Ganu kita. Itu yang mahal tu. Baik, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Boleh tak abang nak berkenalan, mulakan dengan Adam Iqbal. Silakan Adam. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Nama saya Adam Iqbal bin Muhammad Wanuddin. Boleh panggil saya Adam, dari kelas 3 Nilam. Baik. Hai Cikgu, Abang Azhar dan kawan-kawan. Apa Hai. khabar? Alhamdulillah. Sihat boh. Beres, boh. Terima kasih banyak adik Adam. Seterusnya Arisa. Silakan Arisa. Arisa, silakan untuk perkenalkan diri. Kalau dalam Ganu, dia terkeluar tadi. Dalam Ganu Kabur tak apa. Dia terkeluar tak apa. Kita teruskan Nur Aisyah. Silakan. Bunyi Ganu. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Zahra binti Muhammad Nazri. Saya dari Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Hai kawan-kawan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Wah, positif betul adik kita pagi ni. Sangat bertenaga. Seterusnya Firas Iskandar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Iskandar bin Azul. Boleh panggil Firas. Saya dari kelas 3 Nilam. Hai cikgu dan kawan-kawan. Hai. Baik, itu dia. Terima kasih adik Firas. Seterusnya Amaluddin. Silakan.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amaluddin bin Zakaria. Boleh panggil saya Amal. Saya dari kelas 3 Zamrud. Hai, apa khabar cikgu? Hai, terima kasih Amal. Dan yang terakhir, Amzar. Silakan Amzar. Silakan. Mungkin ada sedikit gangguan. Okey, kita Arisa dah masuk. Silakan Arisa untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Narisa Nania binti Abdul Syakur. Baik. Saya dari kelas 3 Zamrud. Boleh panggil saya Arisa. Hai kawan-kawan. Hai cikgu. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat Terima pagi. kasih Arisa. Itu dia adik-adik kita yang comel-comel. Okey, Amza boleh ke Amza? Silakan Amza. Untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Amzah bin Muhammad Asmadi. Panggil saya Amzah. Saya dari kelas 3 Nilam. Hai kawan-kawan. Hai, terima kasih Amza. Itu dia adik-adik kita sangat luar biasa lah pagi ni cikgu. Sangat bertenaga, sangat ceria, sangat happening dan termasuk juga cikgunya. Baik cikgu, untuk subjek pendidikan kesihatan dengan topik jauhi rokok ni, apa yang nak diberi penekanan dalam pembelajaran kita pagi ni cikgu? Okey, terima kasih banyak kepada Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama sekali lagi untuk slot kita berkaitan dengan jauhi rokok. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Betul. Sebab tu kemahiran menjauhikan diri daripada rokok ini kita perkenalkan di dalam subjek pendidikan kesihatan supaya anak-anak kita yang berada di bangku sekolah tu mereka tahu bahawa rokok itu sebenarnya bahaya ataupun tidak. Yep. So kita akan dedahkan kepada mereka tentang apa sebenarnya yang bahaya dalam rokok tersebut. Betul. Bagaimana cara mereka untuk mengelak dan sebagainya. So seperti yang kita boleh lihat dalam gambar yang ada dekat depan kita sekarang ni. Dia kata cegah sebelum padah. Dan kita kena ingatlah orang yang tersayang. Kenapa? Menurut statistik, rokok ini telah ramai membunuh rakyat kita. Allah. Ianya merupakan musuh yang paling senyap yang orang tak nampak. Jadi dia berjalan seperti biasa tetapi ianya memberi mudarat kepada masyarakat pada kemudian harinya, Azhar. So, apa yang mereka akan belajar pada hari ini, kita lihat kepada objektif pembelajaran mereka. Baik. Di akhir sesi pembelajaran ini nanti, akhir siaran ini nanti, anak-anak murid cikgu nanti semua pertama akan dapat menyatakan kesan bahaya akibat merokok terhadap kesihatan diri, keluarga dengan masyarakat. Yang kedua, mereka akan menunjukkan cara untuk berkata tidak kepada pelawaan merokok. Kalau orang pelawa mereka, cubalah rokok. Dia tahu bagaimana cara nak berkata tidak. Seterusnya, akhir sekali mereka akan dapat mengesyorkan beberapa aktiviti sihat bagi mengelakkan diri daripada merokok. Jadi, setelah mereka belajar tu nanti, mereka dapat mencapai objektif yang telah kita tetapkan. Baik, itu objektif yang kita akan capai sepanjang pembelajaran kita pada pagi ini, yang mana yang paling penting nak tahu kesan mudarat kepada diri, kesihatan persekitaran kita dan juga masyarakat kita. Baik cikgu, saya dah fahamkan ada satu video pesanan masyarakat, khidmat masyarakat yang telah pun disediakan untuk tontonan kita semua. Jom sama-sama kita saksikan dulu. Jangan hancurkan masa depan kami. Hak kami udara yang bersih. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga Cikgu Muhammad Zul Hazmi Majni, Guru Pendidikan Kesihatan SK Bukit Besi Terengganu, dan juga adik kita yang comel-comel daripada SK Bukit Besi Terengganu. Semua dah ready ke untuk kita teruskan kelas kita? Kalau dah ready, belanja abang double thumbs up macam ni, bunyi kecing. Okey, wah, rata-rata semua bersedia cikgu. Kan semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita. Saya kena percaya untuk mereka yang berada di rumah pun boleh ready kertas, pen untuk kita catatlah nota-nota penting daripada cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih banyak kepada Azhar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulakan sesi pembelajaran kita berkaitan tentang jauhi rokok. Cikgu nak tanya kepada dulu. First impression, nak tanya kepada anak-anak murid cikgu yang ada di Google Meet ketika ini. Baik. Cikgu nak tanya, apabila pertama kali anda melihat orang merokok di sekeliling anda, apa perasaan anda? Boleh cikgu nak tanya kepada Aisyah? Boleh? Rasa takut, cikgu. Rasa takut. Agak-agak kenapa awak rasa takut, Aisyah? Bau asap rokok sangat busuk dan menyebabkan saya batuk. Lihatlah. Itulah jawapan yang paling jujur daripada anak-anak kita. Ya. Apabila dia melihat asap rokok itu dilepaskan di hadapan mereka. Ya. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah sebenarnya rokok ini ianya memberi mudarat bukan dari segi jangka masa yang pendek. Ianya juga memberi jangka masa yang sangat panjang. Ya. Dan apa yang dapat kita lihat sekarang ni adalah situasi-situasi yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Ya. Di mana mereka boleh lihat orang sedang hisap rokok di merata-rata tempat. Jadi cikgu nak tanya kepada anak-anak murid cikgu sekarang ni yang berada di dalam Google Meet. Baik. Sekarang, siapa boleh bagi tahu dengan cikgu? Di mana lagi awak boleh nampak contoh-contoh kegiatan aktiviti merokok dijalankan? Siapa boleh bagi tahu dengan cikgu? Silakan. Baik, silakan. Okey, Arisa Hanania. Sedap nama ni. Silakan. Silakan Arisa. Ya, saya cikgu. Berdasarkan gambar tersebut, saya melihat ada individu menghisap rokok di dalam kereta dan seorang perempuan menutup hidung apabila terhidu asap rokok, cikgu. Okey, terima kasih Arisa. Betul, kalau kita lihat ada gambar mereka sedang menghisap rokok di dalam kereta. Dan betul. pasangannya tu terpaksa menutup hidung, mungkin berasa tidak selesa. Itu satu situasi kita boleh nampak. Ya. Okey, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Silakan. Baik, silakan. Siapa Silakan. yang nak jawab? Silakan, siapa nak kongsi dengan cikgu? Apa lagi yang anda nampak dalam gambar? Okey, silakan. Adam Iqbal. Silakan Adam. Ya, saya cikgu. Saya boleh lihat ada seorang lelaki menghisap rokok di tempat orang ramai, cikgu. Ada seorang lelaki sedang menghisap rokok di tempat orang ramai. Adam, agak-agak dekat mana dia hisap rokok tu, Adam? Di tempat mana rasa Adam? Di tempat awam, cikgu. Di tempat awam. So Baik. itu adalah salah satu tempat yang kita sebenarnya tak dibenarkan untuk hisap rokok di tempat awam. Ya. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tanya lagi. Siapa boleh kongsi lagi dengan cikgu? Di mana kita boleh lihat situasi-situasi ni? Baik, Okey, Firas, silakan. Ya, saya cikgu. Saya nampak seorang ibu mengandung yang sedang duduk bersama perokok. Wah, okey, very good Firas. Okey, ada seorang perempuan yang mengandung. Ada orang merokok di sekitarnya. Ya. Firas, cikgu nak tanya, agak-agak baik atau tidak asap rokok tu kepada perempuan yang mengandung? Bahaya. Very good, terbaik. Okey, seterusnya siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Baik, tadi Amal cuba nak menjawab tadi cikgu. Tapi Amal nak belum menjawab. berjaya. Amal, silakan. Okey, silakan Amal. Saya cikgu. Ya, saya. Saya ada nampak orang hisap rokok di tepi jalan, cikgu. Oh, hisap rokok di tepi jalan. Bahaya tak, Amal?
Bahaya, cikgu. Bahaya. Okey. So itu adalah gambaran daripada anak-anak kita terhadap situasi yang mereka nampak sebenarnya kepada penghisap-penghisap rokok tersebut. Okey. Sebab itulah tadi kita sebenarnya kita nak menerapkan nilai kepada anak-anak murid kita sebenarnya. Di mana tempat-tempat tertentu seperti di kawasan sekolah, di kawasan tempat yang terbuka, di hospital, di klinik dan sebagainya yang tidak dibenarkan untuk mereka menghisap rokok, sebenarnya tak boleh hisap rokok dekat situ. Okey, sebab itulah anak-anak kita ni mungkin pada pandangan mereka apabila melihat orang yang sedang menghisap rokok, mungkin pada pandangan mereka benda tu tak salah. Tapi dari segi undang-undang ianya salah di situ. Sebab ianya kita berhadapan dengan masyarakat di sekeliling kita. Ada orang berasa tidak selesa dengan asap rokok. Ada orang mungkin dia rasa saya tak nak kena asap rokok tersebut. So kerana apa? Kerana sekejap lagi kita akan kupas. Asap rokok tu sebenarnya ada apa di dalamnya. Okey. Yang kita merisaukan cikgu bukan sekadar dari sudut undang-undang saja cikgu, tapi sebenarnya memberi mudarat kepada kesihatan itu yang penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Okey, betul Tok Azhar. Okey, ada siapa lagi nak kongsi dengan cikgu? Baik. Silakan. Ada siapa lagi nak kongsi dengan cikgu? Saya nampak macam Amza cikgu. Okey, Hamzah. Amza silakan. Okey, silakan Amza nak Hamzah. cuba menjawab. Ya, silakan. Saya melihat seorang lelaki menghisap rokok di dalam perhentian bas, cikgu. Okey. Ada baik. seorang lelaki sedang menghisap rokok di perhentian bas. Okey, boleh Hamzah bagi tahu dengan cikgu, dekat perhentian bas tersebut, siapa lagi yang ada kat situ Hamzah? Cuba kita tengok sama-sama. Siapa lagi yang ada dalam gambar tersebut? Ibu yang membawa anak. Ada ibu yang membawa anak lagi. Siapa yang pakai baju sekolah tu? Ada murid sekolah. Murid sekolah. Ada murid sekolah, ada orang tua di belakang dan sebagainya. So semua ini adalah individu yang sebenarnya mereka ini kita kenali sebagai perokok pasif. Di mana mereka tak isap rokok. Tetapi oleh kerana mereka menghirup asap rokok yang sama di tempat yang sama, sebenarnya mereka ini kita kenali sebagai perokok pasif. Dan kesannya adalah Azhar dan kepada anak-anak murid cikgu, kesan perokok pasif ini dia 2 kali ganda daripada mereka yang menghisap rokok. Maksudnya lagi berbahaya lagi untuk mereka berbahaya daripada berbanding. yang menghisap rokok tersebut. Sebab tu kita kena jauhi rokok seperti tajuk kita pada hari ini. Okey, very good. Terima kasih anak-anak murid cikgu semua. So, apa yang kita nak tahu sangat tentang rokok ni sebenarnya, kita cerita tentang bahaya rokok ni boleh memudaratkan kesihatan. Apa yang bahaya sebenarnya dalam rokok? Betul cikgu. Kita nak tahu apa kandungan sebenarnya dalam rokok. Walaupun nampak macam mudah, sebatang rokok. Sebatang rokok itulah boleh membawa maut. Sebatang rokok itulah boleh memberi kesan jangka masa panjang sehinggakan kesihatan kita boleh terjejas. So, cuba kita lihat sama-sama. Apa yang ada di dalam rokok tersebut? Bahaya ke rokok ni? Kita nak tahu sama-sama. Okey. So, katalah kita ambil sebatang rokok tersebut, kita kupas, kita cuma nampak daun tembakau dalam batang rokok. Betul cikgu. Tetapi apabila ianya dinyalakan api, dia keluar asap, kita nak tahu sebenarnya apa hasil daripada asap tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Untuk makluman semua, dalam asap rokok mengandungi lebih kurang 4,000 bahan kimia yang beracun dan lebih kurang 63 dari bahan kimia tersebut boleh menyebabkan berlakunya barah. Bayangkan hanya sekadar asap. Asap tidak menampak kita dan cuma sebatang rokok yang kecil cikgu, memberi kesan yang sangat besar. Asap itu tidak menampak kita, tidak memukul kita, tidak menyapa kita, tetapi hanya dengan lalu sahaja ianya telah menyebarkan banyak kesan-kesan negatif kepada kita. So, siapa anak-anak murid cikgu boleh kongsikan dengan cikgu agak-agak apa bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok? Silakan. Baik. Aisyah, silakan. Silakan Aisyah. Ya, saya cikgu. Amonia adalah bahan pencuci lantai. Ada amonia iaitu bahan pencuci lantai di dalam sebatang rokok. Cikgu nak tanya Aisyah, bahaya tak Aisyah? Ya, cikgu. Bahaya Aisyah, sedangkan dia di lantai pun untuk kita cuci kotoran, bayangkan benda tu masuk ke dalam tubuh badan kita. Betul. Okey, very good Aisyah. Seterusnya, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Baik. Arisa Hanania, silakan. Silakan Arisa. Ya, saya cikgu. Antara bahan kimia yang berbahaya di dalam asap rokok
ialah arsenik, iaitu sejenis anai, cikgu. Ya Allah, ya Tuhanku. Bila sebut racun ni, cikgu sudah pasti sebenarnya untuk membunuh. Betul. Betul. So ini untuk orang kata apa, kita nak mungkin nak singkirkan anak-anak, Betul. tapi ada dalam rokok, cikgu. Betul. Ada kesan dia kepada penghisap rokok tersebut. Adanya arsenik iaitu racun anai. Very good. Okey, seterusnya. Siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Okey, Firas Saya, Iskandar. cikgu. Silakan. Firas Iskandar. Silakan Firas. Ya, saya, cikgu. Saya nampak bahan kimia yang mengandungi ubat nyamuk, cikgu. Allahu Akbar. Ada ubat nyamuk pula dalam sebatang rokok tersebut. Ya. Firas, cikgu nak tanya ubat nyamuk ni untuk apa, Firas? Walaupun Nyamuk. Untuk nyamuk. Adakah dia untuk manusia? Tak, tetapi ianya ada dalam sebatang rokok. cikgu, walaupun namanya ubat, tetapi dia bukan untuk bukan untuk mengubat nyamuk itu supaya dia sihat, tidak. Ianya memberi kesan yang buruk di situ. Ya. Betul tu. Ada ubat nyamuk di dalam tu. Okey, very Baik. good. Lagi siapa boleh kongsi dengan cikgu? Semua bersemangat. Okey, Adam Iqbal. Silakan. Silakan Adam. Saya nampak ada tar lah dalam tu, cikgu. Ada Ada tar. tar. Dekat mana kita jumpa tar selalunya, Adam Iqbal? Dekat jalan raya, cikgu. Ya, betul. Jalan Yang raya. warna hitam tu lah tar. Bayangkan tar tu hitam. Yep. Bila kita hembuskan asap, memang nampak cantik warna putih asap Yep. tersebut. Tapi yang masuk ke dalam tubuh badan kita tu adalah tar. Itu yang menyebabkan dekat paru-paru kita nanti dia akan jadi berwarna hitam. Dia akan lekat dekat situ. Dia seolah-olah macam filter lah, cikgu. Betul. So sangkut dekat situ semua. Ya, betul. Takutlah. Okey. Seterusnya, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Baik. Okey, Silakan. Hamzah. Hamzah. Amaluddin. Baik. Amal, silakan Amal. Bahan kimia yang saya nampak adalah kadmium, cikgu. Kadmium. Okey, kalau kita lihat kadmium ini terdapat dalam bateri. Bayangkan benda dalam bateri Betul. ada dalam sebatang rokok yang dihisap. Ya. Oh, bahaya tu. Okey, seterusnya siapa lagi? Cikgu tengok tadi Amzah. Tadi Amzar. Silakan Amzar. Tinggi tangan Amzah. Sampaklah tangan Amzah. Okey. Teruskan Amzar. Ya, saya, cikgu. Bahan kimia yang berbahaya dalam asap rokok ialah toluena, cikgu. Toluena tu apa? Amzah? Bahan pelarut. Bahan pelarut. Bayangkan. Bahan pelarut dan bahan ini ada dalam kandungan minyak. Ya. Dan bayangkan, Allah, saya tak boleh bayangkan. Betul. Kita Dia- nak bayangkan, kita tak boleh nak bayangkan. Betul, cikgu. Dia jadi all in, cikgu. Yes, semua. Package yang lengkap. Package Semua yang ada lengkap dalam satu. Ada, betul tu. Sebab tu dia dikatakan sebagai pembunuh senyap di Malaysia. Ya. Sebab tak terasa. Orang yang hisap rokok dia takkan terasa. Betul. Tetapi mudaratnya untuk jangka masa yang panjang itu yang perkara-perkara inilah memberi kesan kepada mereka ni tadi. Ya. So, anak-anak murid cikgu, boleh tak cikgu nak tanya satu soalan? Sekiranya lah anda tahu dalam sebatang rokok tersebut adanya kandungan-kandungan bahan kimia yang berbahaya ini, kalau cikgu tanya kepada anda, nak cuba ke tak? Tak nak, cikgu. Tak nak. Nah, ada yang nak cuba ke? Tak nak. Oh, tak ada. Semua tak ada. Tak nak. Tak nak. Okey. Nak, cikgu. Walaupun dengan sebatang rokok tak nak cuba? Tak nak. Tak nak. Okey. Firas Iskandar siap dengan tolak dengan mulut sekali macam tu. Very good. No. Macam tadi video tadi, cikgu. Jangan no. Tapi ambil pula sebatang rokok masuk. Jangan. Okey. Bukan kata no. Bukan tu, no. ada Ambil letak celah tu. Jangan. Okey, very Satu good. perkara yang tak baik. Ianya memberi mudarat. Betul. Ya. Okey, Aisyah. Walaupun Aisyah seorang perempuan, cikgu nak tanya ni. Baik. Walaupun Aisyah seorang perempuan. Aisyah rasa orang perempuan boleh tak merokok, Aisyah? Tak boleh, cikgu. Kenapa Aisyah? Nak dengar. Kerana nanti gigi rosak. Gigi rosak. Itu Bagus. dia. Dia dah sudah mula nampak kesan daripada rokok So tersebut. kalau tak nak nanti bila kita besar nanti tiba-tiba gigi tak ada, kan. No. Itu baru sikit, Baru cikgu. sikit. Aha.
mungkin kita kata 1% ataupun mungkin 2%. Betul. Sebenarnya kesan yang lebih besar tu adalah lebih banyak lagi betul yang tu. kita berpotensi untuk dapat. Itu dia. Betul, Baik. betul. Cikgu. Okey. Macam Aisyah kata tadi, kerana takut gigi rosak, gigi jadi tak baik dan sebagainya. Betul lah. Dah kita besar-besar, cantik-cantik, kita bertudung semua. Betul. Dah. Tiba-tiba orang nak masuk Minang, bila senyum nampak gigi rosak. So, itulah kesan-kesan yang kita sebenarnya kita nak jauhikan kepada mereka ni. Ya. Okey, sebab mereka ni semua masih muda-muda ni. Masih muda-muda, masih lagi dalam keadaan jantung masih elok lagi. Mereka masih lagi dalam suasana, kata orang, di sekeliling mereka udara yang sangat segar. Baik. So apabila ada berlakunya situasi-situasi seperti ini, anak-anak inilah, mereka ni yang sangat jujur inilah berhadapan dengan situasi sebagai perokok pasif. Yap. Dan kita tak nak sebenarnya. Sebab tu kita tekankan dalam pendidikan kesihatan sekali lagi ni, jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Dan kalau kita tengok, cikgu, organ-organ kita Allah bagi ni grade A, cikgu. Betul. Ataupun grade premium. Betul. Tapi kita yang downgrade kan organ-organ kita. Ini Betul. satu perkara yang sangat tak baik. Baik, cikgu. Kita dah dapat tahu berkenaan dengan bahaya rokok ini dan juga kita kata antara kandungan-kandungan yang terdapat dalam satu batang rokok yang mampu, kalau kita tengok di skrin ataupun di slide cikgu ni, mampu untuk membawa maut. So perlu diberi perhatian dengan sebaiknya. Dan kita nak berhenti rehat seketika, Boleh, cikgu. silakan. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Zul Hazmi kita dan juga pelajar ataupun murid-murid kita daripada SK Bukit Besi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bahayanya rokok dan juga antara kandungan yang terdapat dalam rokok yang mana mampu untuk membawa maut. Kan? So, bila kita dah tahu, kita nak teruskan lagi penjelajahan kita pada pagi ini berkenaan dengan jauhi rokok ni. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih banyak kepada Azhar. Anak-anak murid cikgu yang cikgu sayangi sekalian dan semua penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Yep. Setelah kita mengetahui tentang bahayanya rokok tersebut, adanya kandungan bahan-bahan kimia di dalam sebatang rokok, kita nak tengok pula kesan daripada bahan-bahan yang terdapat dalam rokok, apa kesan buruk yang boleh kita lihat. So kita nak lihat kesan dia pula selepas ini. Setelah kita ketahui dalam rokok tu ada apa. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, ini antara contoh kesan-kesan buruk daripada merokok. Baik. Okey, cikgu mulakan dahulu. Ya. Sebelum cikgu bertanya kepada anak-anak murid cikgu mulakan dahulu. Apabila kita tahu merokok itu memberi kesan yang negatif kepada diri kita, sudah tentu yang pertama sekali, ianya akan memberi kesan yang buruk juga terhadap apa orang lihat terhadap kita. Ya. Kalau kita orang dewasa lah, dari segi ayat kita orang dewasa. Orang melihat kita bagaimana? Ada orang melihat kita bila isap rokok, oh dia ni macho. Okey. Tetapi ada setengah bila melihat begini, ianya adalah satu benda yang tidak elok dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh katakan sebagai satu perkara yang mengaibkan lah. Yes, betul. Jadi dari segi perspektif kita orang dewasa, kita melihat dari sudut begitu. Sekarang cuba kita tanya pula kepada anak-anak kita. Okey, mereka ini bukan lebih mengetahui, tetapi mereka melihat daripada persekitaran apa yang berlaku dan hasil daripada pembelajaran dan pembacaan mereka. Okey, cikgu nak siapa boleh kongsi dengan cikgu? Contoh kesan buruk daripada merokok. Siapa? Silakan. Oh, Aisyah. Silakan Aisyah. Wah, berebut ni cikgu. Silakan. Nak menjawab. Jangan berebut tau. Baik, silakan Aisyah. Contoh kesan buruk merokok adalah batuk dan lelah, cikgu. Batuk dan lelah. Ingat lagi tak masa mula-mula tadi? Betul. Ada yang tiba-tiba dia terbatuk-batuk dan akhirnya dia pengsan. Okey, itu kesan yang pertama. Iaitu daripada rokok tersebut, batuk dan
batuk dan lelah. Bagi orang yang tak biasa merokok, baru nak cuba-cuba untuk merokok, dia akan mula dengan batuk. Kenapa? Sebab pertama kali asap itu memasuki ke dalam sistem pernafasannya, ianya akan mengganggu sedikit sebanyak. Jadi bila dah terlalu lama dan orang di sekeliling mereka pula menghidu asap tersebut, ianya boleh menyebabkan berlakunya batuk dan lelah. Batuk dan lelah. Okey, seterusnya silakan. Siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Silakan. Okey. Arisa. Silakan Arisa. Kesan buruk merokok boleh mengakibatkan kanser paru-paru, cikgu. Kanser paru-paru. Betul, Arisa. Itu yang cikgu cakap tadi, daripada kesan daripada tar tadi, cikgu. Ya, betul. Okey, kalau kita tengok daripada gambar ni, cikgu nak tanya kepada Arisa. Arisa, di antara dua gambar ni, Arisa tengok yang mana satu paru-paru sihat? Yang merah ke yang hitam? Merah, cikgu. Merah, cikgu. Jadi yang hitam tu apa sebenarnya, Arisa? Boleh bagi tahu saya? Ke dia makan coklat, lekat kat situ coklat? Ataupun paru-paru yang telah digoreng. Oh, sedap paru belada. Salah belada. Silakan. Baik. Apa yang paru-paru hitam tu? Sebab dia menghisap rokok, cikgu. Itu yang kita bincangkan tadi. Baik. Apabila dia hisap rokok, asap tu masuk dan dia hembuskan, kandungan bahan kimia seperti tar, nikotin akan singgah di bahagian paru-paru dan dia tinggal di situ lama lagi. Bila dia lama, itu ialah memberi kesan kepada si perokok nanti. Okey? Boleh menyebabkan kepada kanser paru-paru. Very good, Arisa. Seterusnya, siapa lagi boleh kongsi? Baik, silakan. Okey, Amal. Silakan Amal. Kesan buruk kepada perokok adalah nafas berbau, cikgu. Nafas berbau. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah mula-mula tadi, dia kata gigi kan? Dia juga memberi kesan kepada nafas yang berbau. Baik. Sebab apa? Sebab bila menghisap rokok, yang masuk adalah asap. Jadi bermakna asap itu macam kita bakar sampah. Kita bakar sampah, kita tak akan jumpa bau yang sangat wangi. Ia adalah bau hasil daripada pembakaran kita. Mungkin kita bakar tayar, kita bakar daun-daun yang kering dan sebagainya. So bau-bau asap tersebut ianya memberi kesan kepada nafas. Nafas kita boleh berbau. Dan kalau nafas kita berbau, okey, siapa yang jawab tadi tu? Amaluddin kan? Amaluddin, kalau nafas kita berbau, nak tak orang berkawan dengan kita? Tak nak, cikgu. Kenapa? Kenapa tak nak? Muka dia handsome, dia nak kawan dengan awak juga, tapi nafas dia bau. Busuk, cikgu. Busuk, cikgu. Dia pun tahu. Amaluddin pun tahu. Nafas yang berbau tu, okey, busuk. Mungkin dia rasa tidak selesa. Okey, bagus. Seterusnya, kita lihat kesan yang seterusnya. Baik. Siapa boleh kongsi dengan cikgu? Baik. Okey, Amza. Silakan Amza. Okey, saya. Kesan buruk merokok ialah kanser mulut, cikgu. Kanser mulut. Sentiasa tak rokok. Okey. Kanser mulut. Kanser mulut. Very good. Terima kasih, Amsyah. Bagaimana dia boleh jadi kanser rokok? Apabila kita tahu bahan kimia yang kita ambil tadi tu, dia bukan setakat tinggal di paru-paru, dia tinggal di kawasan bahagian mulut kita, boleh menjadikan kita sakit gusi dan akhirnya kepada kanser mulut. Yelah cikgu, kalau kita pakai logik pun cikgu, dia dah masuk ke mulut cikgu. Betul. Kan kadang-kadang orang masuk buat O lagi betul, cikgu. Betul. Buat O tak apa. Ni buat ABC. So ini satu benda yang bukan sekadar kanser paru-paru saja cikgu, tapi kanser mulut juga cikgu. Betul. Potensi untuk mereka yang perokok ni cikgu. Betul. Baik. Dan kalau kita lihat, okey, kesan-kesan buruk juga yang disenaraikan oleh dalam kita boleh lihat dalam portal MyHealth KKM, kita boleh lihat bila ianya rokok memang masuk ikut mulut, tak pernah lagi orang rokok masuk ke telinga. Jadi bila rokok masuk ikut mulut, dia memberi kesan yang banyak kepada bahagian mulut. Boleh menyebabkan gusi kita, kepada gigi kita, kepada nafas kita, kepada lidah kita dan kesemua di dalam ni. Dan apabila ianya sangat kritikal, itulah membawa kepada kanser mulut. Bila dah kanser mulut, nak buat apa-apa aktiviti pun susah. Nak makan pun susah, semua susah. Tapi bila waktu tak sakit, kita lupa. Sebab itulah anak-anak kita didik daripada awal, bila mereka lihat benda tersebut, mereka mula rasa takut dan tidak ingin untuk mencuba. Dan kalau kita lihat pun dalam kotak-kotak rokok, di luar kotak rokok memang ada digambarkan
gambar-gambar kesan buruk negatif tersebut bagi memberi tanggapan bahawa sebenarnya rokok ini tidak sesuai dan tidak selamat. Okey. Very good. Seterusnya, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Siapa lagi? Adam, silakan Adam. Silakan. Ya, saya cikgu. Menyebabkan kebakaran. Menyebabkan kebakaran. Okey. Dari sudut mana menyebabkan kebakaran, kita tanya Adam. Adam kata boleh menyebabkan kebakaran. Waktu yang macam mana boleh punca boleh berlakunya kebakaran itu? Sebab rokok tu kecil je. Rokok tu kecil je sebenarnya. Bila dah habis-habis berrokok, dia pun buang. Okey. Di mana puncanya? Melempar putung rokok merata tempat, cikgu. Ya, betul Adam. Very good. Itu seperti dalam situasi dalam video tadi, cikgu. Ya. Kan yang mana dalam video khidmat pesanan khidmat masyarakat tadi baling pam kena pula dekat minyak, meletup, tersambar dan akhirnya dia yang kecundang. Ya. Betul. Itu yang kita kata cegah sebelum padam. Betul, itu dimasukkan cegah sebelum padam. Very good. Okey. Kalau kita lihat statistik statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sebenarnya ada peratus yang agak tinggi dekat situ, di mana kebakaran yang berlaku disebabkan oleh daripada asap rokok ni tadi. Apabila mereka merokok, bila dia buang ataupun dia lemparkan puntung rokok tersebut, tak pernah lagi kita tengok orang isap rokok sampai habis. Betul? Sampai habis. Dia akan tinggalkan sedikit. Apabila dalam keadaan dia masih berasap dan berapi, ianya boleh memudaratkan sekeliling. Kalau dia campakkan benda tersebut di atas rumput yang kering, di atas daun yang kering, menyebabkan kebakaran. Asalnya tadi, lempar tepi depan rumah. Rupa-rupanya satu rumah terbakar. Allah. Betul? Benda ini sering terjadi. Dan kadang-kadang, lempar puntung rokok yang tak habis di tepi hutan, akhirnya satu hutan boleh terbakar. Gara-gara dengan sepuntung rokok. Nampak kecil tapi impaknya besar. Jadi itulah tadi yang dikatakan tadi boleh menyebabkan kebakaran. Okey, seterusnya. Siapa boleh lagi kongsi dengan cikgu? Silakan. Okey, Firas, silakan. Firas. Ya, saya cikgu. Kesan buruk kepada perokok ialah boleh menyebabkan gangguan kepada kandungan. Very good. Sekarang cikgu nak tanya kepada Firas. Gangguan kepada kandungan, laki ke perempuan? Perempuan. Okey, kalau contoh perempuan itu dia tak hisap rokok, tetapi dia menghidu asap rokok, kita panggil dia sebagai perokok apa? Perokok pasif. Very good. Jadi, gangguan kepada kandungan ini bukan hanya berlaku kepada perempuan yang berlaku sebagai perokok pasif, tapi juga boleh berlaku kepada orang yang menghisap rokok tersebut. Jadi, apa yang boleh berlaku? Kandungan dia mungkin boleh menyebabkan berlakunya kelahiran pramatang. Yang kedua, mungkin boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada kandungan tersebut. Mungkin bayi yang dikandung tersebut menyebabkan dia mungkin jadi tak cukup zat, menyebabkan dia ada kesan-kesan sampingan yang lain. Bayangkan, kita yang bertubuh satu ini, apabila menghisap rokok, asap tu masuk, kita yang kena. Betul. Kesan tu kepada kita. Kalau mereka yang ibu mengandung pula, berbadan dua, bermakna dua orang menerima kesan buruk tersebut. Sebab tu kita sangat-sangat risau sebenarnya. Kerana rokok ini, ianya bukan sahaja kata orang, satu benda yang orang suka-suka, tetapi ianya memberi kesan yang sangat buruk sebenarnya. Baik, saya pernah dengar cikgu, guru saya pernah pesan dululah waktu dekat sekolah kan ada kawan-kawan yang kantoi isap rokok. Betul. Dia kata kalau nak isap rokok, dia kata boleh dengan satu syarat, you hisap, asap you kena telan, jangan keluarkan walaupun sikit pun. Betul. Kan kalau boleh dia kata you hisap rokok. Betul. Tapi mustahil lah cikgu. Betul, benda tu mustahil. Sama juga Azhar. Pernah berlaku tau. Cikgu saya pun juga pernah berpesan, dia kata gitu. Kalau awak betul-betul nak isap rokok, boleh silakan. Awak pergi dekat tepi exhaust motosikal, awak letak buka mulut awak, saya press motosikal tu kuat-kuat, dia kata kalau isaplah asap exhaust tu, dia kata gitu. Kalau awak mampu berjaya, dia kata silakan, dia kata gitu. Tetapi tak semudah yang kita sangkakan. Walaupun ianya, itu saya kata tadi, sebatang rokok macam sebesar pensel. Bayangkan sebesar pensel itu boleh mengubah dunia. Dengan tanda tangan kita boleh mengubah dunia. Dengan tulisan kita, karangan kita, hasil karya kita boleh dijual menghasilkan duit kepada kita. Dan mengubah minda. Very good.
Tetapi dengan hanya sebatang rokok yang hanya sebesar sebatang pensel, ianya mengubah kehidupan kita. Sekarang kita tak terasa, tapi kemudian hari kita akan terasa. Dan kita kena ada rasa kesian sebenarnya kepada mereka sebenarnya yang berada di sekeliling. Mereka tak bersalah, tetapi mereka terpaksa berhadapan dengan situasi tersebut. So benda itu yang kita cuba untuk elak. Kesan buruk ni tadi. Itu dia. Antara kesan yang perlu kita beri perhatian, yang mana bukan setakat memberi kesan kepada diri kita, malah memberi kesan kepada ahli keluarga dan juga masyarakat sekitar kita, dek kerana sebatang rokok. Dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Saya nak cari siapa isap rokok ni. Kita jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bahayanya rokok dan jenis-jenis ataupun kandungan-kandungan yang terdapat dalam sebatang rokok dan juga kesannya kepada diri kita, ahli keluarga dan juga masyarakat sekitar kita berkenaan dengan satu batang rokok mampu mengubah dunia. Baik cikgu, kita nak teruskan di kelas kita cikgu. Silakan. Okey, terima kasih kepada Azhar. Seterusnya, setelah kita tahu kesan buruk, kita dah tahu dah bahaya rokok, kita nak ajar anak-anak kita ni bagaimana cara nak berkata tidak kepada pelawaan merokok. Mari kita tengok sama-sama. Baik. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kita nak menolak pelawaan merokok ni ada dua cara. Satu secara verbal, dari lisan kita bercakap, satu lagi secara bukan verbal. So kita akan kupas hari ini. Okey, cuba kita lihat dua situasi ini. Okey, cikgu nak tanya kepada anak-anak murid cikgu dekat Google Meet sekarang ni. Okey, bagaimana kita nak kata tidak kepada pelawaan merokok secara verbal? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, Arisa. Silakan. Arisa kena buka mic, Arisa. Maaf, saya tak nak merokok. Jangan paksa saya. Very good. Maaf, saya tak nak merokok. Jangan paksa saya. Jari tu yang mahal cikgu. Saya jari tu yang mahal tu sebenarnya. Betul. Jari itu mahal. Dan ketegasan Arisa itu sangat penting. Very good. Okey. Seterusnya, silakan. Yang kedua. Baik. Aisyah, silakan. Silakan Aisyah. Maaf, rokok sangat dekati saya. Maaf, saya tidak merokok. Jangan dekati saya. Saya ingat kata Aisyah nak menyanyi tadi. Maaf, andai. Oh, bukanlah. Bukan. Okey. Maaf, saya tak merokok. Dia kata jangan dekati saya. Tetapi Aisyah, bila kita bercakap gitu, Aisyah jangan senyum, Aisyah. Nanti orang kata dia bergurau dengan kita. Jadi bermakna dengan penuh ketegasan. Lepas tu kita katakan tidak. Saya tak merokok. Jangan dekat dengan saya. Tunggu saya. Siap awak. Gitu. Kita tak merokok, jangan bagi sini. Gitu. Okey, betul. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, bukan verbal pula. Siapa nak kongsi dengan cikgu? Silakan. Baik. Hamzah, silakan. Silakan Hamzah. Saya saya tutup hidung dan mulut kerana saya tak nak merokok membahayakan kesihatan. Okey, very good. Hamzah, langkah yang pertama Hamzah buat, mungkin Hamzah tak sebut tapi dia tutup hidung dengan mulut. Melalui tindakan. Yes, melalui tindakan. Bila orang isap rokok, tutup hidung, automatically orang tahu, dia ni tak merokok. Yes. Okey, very good. Seterusnya, lagi. Baik. Amal. Amal, silakan Amal. Saya, cikgu. Yes, saya. Tidak, saya tak merokok. Macam mana sekali lagi, Amal? Tidak, saya tak merokok. Nampak tak tangan dia? Tangan dia. Bas, kata dalam cerita Hindustan. Tapi dia kata, tidak, saya tidak merokok. Dia kata gitu. Baik. Tindakan dia menolak pelawaan merokok tersebut dengan tangannya. Very good. Katakan tidak. Seterusnya, baik. siapa lagi? Silakan.
Saya nampak Adam, cikgu. Adam. Silakan Adam. Macam mana caranya? Ya, saya cikgu. Saya akan menolak pelawaan tersebut dengan cara tak naklah. Saya tak berminat. Ia amat berbahaya. Nampak? Ish, saya tak berminat lah. Siap dengan tangan. Ish, saya tak Baik. berminat. Bukan dia bagi kuasa 3. Tidak. Bukan tak. Satu lagi cikgu takut. Ish, tak naklah sebatang. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu jangan tak boleh. macam tu. Ish, tak nak sebatang, nak sekotak. Tak boleh. Okey? Bila kita tegas dengan menolak, kita kena tegas dalam Kena menolak. tegas. Berprinsip. Berprinsip. Very good. Okey, Baik. seterusnya. Siapa lagi boleh kongsi? Yap. Silakan. Okey, Firas. Silakan Firas. Ya, saya cikgu. Jangan, saya tidak merokok dan saya terus berlari. Ada juga macam tu. ya. Ada juga seperti itu. Very good, Firas. Yep. Dia akan kata, jangan, saya tak merokok. Dengan tangan dia lambai-lambai tak nak Yep. merokok. Dan Dan dia dia akan terus terus berlari. Sebab mungkin dia rasa tidak selamat. Okey. Baik. Itu adalah antara contoh-contoh bagaimana kita nak berkata tidak kepada rokok. Ya, dan kalau kita tengok cikgu ada juga pepatah orang putih kata action speaks louder than word. Betul. Kan dengan tindakan tadi sebenarnya memberi makna kepada orang yang berada di sekeliling kita bahawa kita nak Betul. Saya perkara setuju tersebut. dengan Azhar. Sebab tu tadi sebenarnya yang bukan verbal ini banyak lagi mereka boleh buat Ya. sebenarnya walaupun mereka tidak berkata-kata. Kita ambil satu contoh. Kita duduk di kedai makan, kita nampak ada orang sedang menghisap rokok. Ya. Kita mungkin agak takut nak menegur. Betul. Okey, sebab kita takut nanti akan berlaku pergaduhan, orang di sekeliling melihat dan sebagainya. So antara tindakan bukan verbal boleh dibuat adalah senang saja. Ya. Premis makanan tidak dibenarkan untuk menghisap rokok. Betul. So apabila anda nampak tanda tentang ini, Ya. tidak dibenarkan merokok ataupun dilarang merokok, cukup hanya sekadar anda menunjukkan simbol tersebut, orang tahu dah tempat tu tak boleh merokok. Ya, tanpa perlu berkata-kata. Tanpa perlu berkata-kata. Okey, Baik. tindakan itu lagi berkuasa Ya. daripada segala-galanya. Ya. Sebab itu paling penting sekali adalah kita yang mulakan diri kita katakan tidak kepada rokok. Kalau kita anak-anak kita ni, kalau anda tengok, okey, balik daripada sekolah anda menunggu. Ya. Tiba-tiba ada nampak orang sedang menghisap rokok dan sebagainya. Apabila anda tidak berganjak daripada tempat tersebut, orang takkan tahu benda tersebut. Betul. Jadi apabila anda berganjak, orang akan berfikir, kenapa dia lari? Oh, sebab dia bukan perokok. Ya. So, saya yang sepatutnya tidak boleh merokok di hadapan kanak-kanak ini. So, itu yang kita nak tekankan kepada mereka. Very Baik. good, anak-anak murid cikgu semua yang terbaik. Semua Thumbs mantap. up. Tunjuk macam ni, terbaik. Wah, itu dia. Alright. Baik, okey. cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya. Okey. Kita nak masuk kepada contoh aktiviti sihat Yap. yang boleh kita jalankan bagi mengelakkan diri kita daripada merokok. Betul. Kadang-kadang tak ada kerja, duk mikir rokok je. Betul, cikgu. Jadi, ada contoh-contoh aktiviti yang boleh kita jalankan. Okey, siapa boleh kongsi dengan cikgu? Silakan. Yap. Silakan. Adam Iqbal. Silakan Adam. Silakan. Contoh aktiviti sihat ialah minum air kosong secukupnya, cikgu. Okey, very good. Minum air kosong yang secukupnya. Baik. Supaya tak sentiasa ingat kepada rokok. Ya. Bila rasa nak isap rokok, minum air. Minum air. Minum air. Very good. Dan saya pernah dengar ada seorang sahabat saya pernah bagi tahu cara nak berhenti daripada merokok, pastikan sentiasa mengunyah makanan. Sama ada nak makan gula-gula ataupun makan kacang dan sebagainya, dan jangan kunyah benda yang tak elok. Okey. Bagi mengelakkan daripada dia terjebak daripada merokok. Okey, very good. Terima kasih. Baik. Terima Seterusnya, kasih, Adam. kongsikan Seterusnya. lagi. Silakan. Aisyah. Aisyah, silakan. Aisyah, jangan ragu-ragu. Antara contoh aktiviti yang sihat yang boleh dilakukan adalah seperti beriadah bersama keluarga, cikgu. Okey, beriadah bersama keluarga. Aisyah, kalau awak dengan keluarga awak, apa aktiviti yang selalu awak buat kalau beriadah? Jogging dan berlari, cikgu. Wah, hebat. Selalu siapa yang menang? Awak ke mak awak yang menang? Papa, cikgu. Oh, papa Papa awak. menang. Papa hebat, papa awak terbaik. Itu dia. Okey. Baik. Salah satu aktiviti, buat aktiviti riadah bersama keluarga. Yep. Spend time dengan family, anda akan rasa jauh daripada rokok. Okey, Yep. very good. Seterusnya, lagi siapa boleh kongsi? Baik, silakan. Firas. Firas. Ya, saya, cikgu. Ya. Contoh aktiviti yang sihat adalah bersukan, cikgu. Okey, Contohnya bersukan. banyak. Cikgu,
main bola dan banyak lagi. Okey, very good Firas. Baik. Banyak contoh yang Firas bagi tadi. Bila kita bersukan, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang sihat. Dan kebanyakan kita lihat orang yang bersukan ini dia tak merokok. Sebab apa? Sebab dia menjaga kesihatan jantungnya supaya dia boleh bagi performance yang terbaik. Okey, very good. Firas. Okey, seterusnya lagi. Seterusnya siapa yang nak cuba? Okey, Arisa. Silakan Arisa. Aktiviti sehat yang boleh kita amalkan ialah meluangkan masa bersama keluarga seperti bercerita. Okey, very good. Seperti bercerita. Apabila si ayah tu dia spend masa dengan keluarga, bercerita dengan anak-anak, mendekatkan diri dia kepada anak-anak. So, bila ada rasa simpati tersebut, maka dia akan terfikir, kalau saya merokok, apa kesan kepada anak saya? Saya menjadi contoh kepada anak saya. Okey, very good. So, kita boleh yang boleh kita lakukan untuk menghindari rokok adalah dengan mengadakan ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti yang sihat lah, cikgu. Betul. Kalau itu macam menanam dan sebagainya. Okey, betul. So, itu yang paling penting. Boleh kita nasihat kepada mungkin ibu dan ayah, kawan-kawan kita yang kita nampak mereka merokok. Baik, cikgu. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk Teras di TV KPM pada pagi ini. Mungkin sebagai rumusan, cikgu. Terhadap subjek pendidikan kesihatan dan topik kita, jauhi rokok pada pagi ini. Okey, terima kasih kepada Azhar. Kita sampailah kepada penghujung siaran kita ini. Kita nak lihat apa yang kita telah pun pelajari. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa rokok itu bahaya. Maka kita cegah sebelum terlambat. Jangan bila dah terlambat baru kita nak cegah. Nombor 2, suarakan rasa tidak selesa anda kepada orang yang merokok di sekeliling anda. Dan tegurlah secara bersopan. Tegur secara bersopan menunjukkan bahawa mereka boleh menerima apa yang kita tegur dan kita pun boleh menegur dengan cara yang berhemah. Seterusnya, rokok itu boleh membunuh. Dan ianya adalah pembunuh yang senyap kepada rakyat Malaysia. Ingat sentiasa, berhati-hati. Dan akhir sekali, pembukaan tadi saya kata ingatlah orang yang tersayang dan akhirnya pun ingatlah juga orang yang tersayang. Kita sayang keluarga kita, elakkanlah. Kita sayang orang yang paling kita sayang, kita elakkanlah. Kerana kita tak nak mereka juga menerima memudaratkan benda tersebut. Baik, itu dia. Cegah sebelum padah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zulhilmi Majuni, Guru Pendidikan Kesihatan SK Bukit Besi Terengganu, dan juga adik-adik saya comel-comel daripada SK Bukit Besi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga anda berada di rumah. Jangan lupa temu janji kita setiap hari 8 hingga 10 pagi di Teras di TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. You're waiting for someone? My mother. Me too. Jangan, abang. Son, Mami क्यों नहीं है? हैं? या मैं चीना? Sean. It's okay. He says she loves you. பசிக்குதா? சாப்பாடு கொண்டாந்துருக்கேன், சாப்பிட்றீங்களா? எல்லாமே முடிஞ்சு சாப்பாடு. ஆமாம், ஆனால் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறீங்களா?
நம்ம அதிர்ஷ்டக்காரங்க. Wow. Don't break my heart.